Body shaming. Korang pernah terfikir tak body shaming ni macam mana ia wujud dan sejak bila dia boleh wujud dalam kalangan masyarakat kita ni? Korang mesti fikir body shaming ni dah ada 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Salah sebenarnya. Body shaming ni dah wujud sejak zaman Rasulullah lagi. Baginda sendiri pun sangat membencikannya. Tapi pada masa kini, zaman yang serba moden ni, masyarakat lebih lagi menyokong dan lagi menggalakkan orang itu membuat perkara tersebut. Tidak kiralah memerlukan seseorang itu dengan terbuka ataupun di social media ataupun online. Body shaming ni bukanlah terhad kepada orang yang obes sahaja, tapi orang yang kurus pun boleh kena. Dan sebagai contohlah, dah macam-macam iklan yang kita boleh tengok dekat social media tu yang ada unsur-unsur body shaming dengan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan orang tersebut. Dulu pada masa zaman Nabi tu, ada sebahagian sahabat yang pernah ketawakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kerana beliau memiliki betis yang sangat-sangat kurus. Lalu Rasulullah SAW menegur perbuatan tersebut dengan berkata, "Wallazi nafsi biyadihi lahu ma asqalu fil miyazani min Uhud." Yang membawa maksud, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kedua betis beliau yang kamu ejek itu lebih berat timbangannya dari bukit Uhud. Gejala body shaming ini boleh berlaku di mana-mana sahaja dan dalam era teknologi ini, perkara ini mudah dijumpai dan sering berlaku di platform-platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, pembulian cyber boleh ditarifkan sebagai penggunaan komunikasi berasaskan teknologi, seperti dengan penggunaan email, telefon bimbit dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan gangguan dan ancaman kepada individu-individu menggunakan media-media baharu ini. Walaupun dalam Islam, body shaming ini jelas dilarang, masih ramai lagi muslimin dan muslimah yang sering melakukan perkara ini tanpa berasa bersalah. Hal ini telah menjadi masalah yang susah untuk dibendung kerana fenomena internet yang sangat-sangat penting dalam kehidupan anak-anak muda. Salah satu perkara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa kepada anak-anak muda bagi membantu membendung dan mencegah masalah body shaming di atas talian merupakan untuk mengawasi dan mengawal penggunaan internet mereka. Dengan ini menetapkan had dan mendidik mereka mengenai tingkah laku dan etika internet yang baik serta mengajar mereka untuk menjadi seorang yang hormat dan bermaruah kepada semua orang sama ada di dalam atau di luar talian. Penyelesaian lain pula jatuh kepada bahu mereka yang dibuli atau yang mengenali mangsa buli. Sekiranya mendapat tahu informasi tentang seseorang yang sedang dibuli dan sedang menghadapi masalah body shaming di atas talian, mereka perlu membuat aduan kepada pihak-pihak yang berkuasa sama ada ibu bapanya, pihak sekolah atau lain-lain. Saya Muhammad Haikal bin Yunus ingin berkongsi sedikit sebanyak mengenai budaya body shaming secara berhadapan. Secara umumnya perkara ini berlaku dalam masyarakat kita, tidak terkecuali umat Islam sendiri. Terkadang kita pun tidak tahu atau tidak sedar perbuatan kita itu adalah body shaming. Contohnya, makin bam-bam lah awak sekarang ni. Kena bersenam ni, bagi kurus sikit. Dan, kurus sangat ni, kenapa tak makan banyak-banyak lagi? Makan banyak sikit, baru sihat. Ayat-ayat ni mungkin antara ayat yang kita pernah dengar dari semasa ke semasa ketika kita bersemuka dengan seorang secara berhadapan. Kadang-kadang setiap hari kita dengar ungkapan ni. Bahkan mungkin kita sendiri adalah penutur ayat-ayat sebegini. Body shaming ni berlaku apabila seseorang itu diejek dari sudut fizikal yang tidak kira rupa bentuk badannya, mungkin warna kulit atau apa sahaja cara yang merujuk kepada bentuk tubuh. Mungkin komen-komen yang diberikan tu nampak macam memberi nasihat, memberi motivasi supaya jadi lebih bagus. Tapi sedar atau tidak, sebenarnya tindakan itu sebenarnya gejala dan budaya yang tidak sihat. Budaya body shaming secara berhadapan ini berlaku lebih kerap daripada apa yang kita sebenarnya sedar. Dan lebih malang lagi, isu ini dianggap biasa. Dan sebenarnya perkara ini sangat salah.
Salah seorang guru yang saya sangat hormati pernah berpesan kepada saya, kita perlu membetulkan biasa dan membiasakan yang betul. Saya sangat setuju dengan kenyataan ini dan ia juga terpakai untuk isu body shaming ini. Kita tidak seharusnya membiasakan perbuatan body shaming secara berhadapan ini, dan bila kita melihat yang berlaku di hadapan atau di sekeliling kita, kita seharusnya menegur supaya mereka sedar perbuatan itu salah dan sama-sama kita memperbaiki diri supaya menjadi insan yang lebih baik. Seterusnya adalah kesan psikologi kepada mangsa. Body shaming. Ia mungkin ungkapan yang dikeluarkan secara tidak sengaja bagi mencerahkan suasana atau ada kalanya bergurau, melampaui batas serta memang bertujuan untuk menghina kenalan atau rakan sekerja. Okey, perbuatan body shaming ini bukanlah hakikatnya sudah jelas bahawa ia adalah haram dan ia ditegah oleh Islam. Semua ciptaan Allah ada kelebihan serta hikmahnya. Ia tidak sepatutnya dicela dan dihina sedemikian rupa. Bagi isu yang semasa berkaitan dengan body shaming yang pada masa kini adalah mengenai body shaming, mangsa body shaming di dalam laman web Sinar Harian, di mana seorang mangsa body shaming telah menuntut ganti rugi lebih 2 juta. Daripada isu ini kita dapat lihat bahawa sesetengah pihak yang menganggap body shaming ini hanyalah sekadar gurauan menyebabkan ia terkena di batang hidung sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebelum itu, peliharalah tutur kata kita kerana apa sahaja yang dituturkan akan memperlihatkan sasiah orang yang bercakap. Kerajaan antara cara untuk mengatasi masalah body shaming adalah dengan memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak dan remaja. Okey, pendidikan awal harus diberikan kepada generasi muda. Bukan sahaja di rumah dan para sekolah, tapi juga diwujudkan silibus dalam jadual waktu secara mingguan. Sekolah juga memberi pendedahan kepada pelajar pentingnya memelihara civic serta kemahiran berkomunikasi. Setelah melihat kesan-kesan dan visual tentang isu body shaming ini, dengan ini dapat disimpulkan bahawa isu body shaming ini telah memberikan kesan yang sangat mendalam sehingga melibatkan dari segi aspek dan juga emosi yang boleh menyebabkan seseorang untuk menuju ke arah yang tidak baik. Apabila mereka menuju ke arah yang tidak baik, ia dapat menjejaskan psikologi mangsa yang akan melibatkan mental dan emosi individu. Individu yang menjadi mangsa isu body shaming ini boleh terjadi dalam kalangan setiap lapisan masyarakat, tidak mengira umur, status maupun latar belakang individu. Sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa jika dilihat kurang sempurna di mata mereka yang suka mengkritik dan bergurau kasar. Bagi mengatasi permasalahan etika ini, pendidikan awal harus diberikan kepada generasi muda, bukan sahaja di rumah dan di sekolah, tetapi dengan mewujudkan silibus di dalam pelajaran di kelas secara mingguan bagi memberi pendedahan kepada pelajar kepentingan memelihara civic serta kemahiran berkomunikasi agar mereka dapat membezakan antara baik dan juga buruk. Untuk kita menghindari daripada terjebak dalam isu body shaming ini, kita boleh meletakkan diri kita sebagai mangsa isu body shaming ini dengan memahami perasaan mereka apabila seseorang melemparkan kata-kata yang berbentuk ejekan tubuh dan kesat kepada kita. Oleh kerana setiap manusia diciptakan tidak sempurna dan sama sahaja di mata Tuhan, tetapi yang membezakan kita adalah amalan baik. Jadi hentikanlah mengeluarkan kata-kata berbentuk ejekan tubuh yang akan memberikan kesan yang besar terhadap mangsa tersebut. Hindarilah isu body shaming ini. Akhir sekali, saya akan mempamerkan tentang akhbar-akhbar berkenaan isu body shaming ini agar masyarakat dapat sedar tentang akibat dan keburukan isu body shaming ini terhadap seseorang individu. Daripada akhbar yang dilihat ini, selebriti juga tidak lepas menjadi mangsa isu body shaming. Isu ini menjadi makin serius apabila berita akhbar dikejutkan dengan mangsa isu body shaming membunuh diri. Kes body shaming ini telah pun meningkat secara mendadak sehingga ada individu yang bersuara menentang kes body shaming yang berlaku kepada beliau di mahkamah.